Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita yang alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu setiap minggu. Alhamdulillah. Kalau ikut pada kodrat, kalau ikut pada perasaan, bukan senang kata nak melawan rasa manusia ni kan, dia ada rasa jemu, dia ada rasa kadang-kadang rasa tak nak teruskan. Ya, kita sebagai manusia biasa ada perkara tersebut. Sebab tu ada seolah orang mengatakan bahawa orang selalu melihat pada perkara-perkara yang karamah, yang mencari adat misalnya. Tetapi ada kata-kata yang mengatakan sebenarnya seolah-olah karamah yang sebenar itu ialah satu kemuliaan yang Allah berikan, ialah apabila manusia itu dapat istiqamah, dapat meneruskan sesuatu yang dia lakukan. Itu adalah kurniaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebenarnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya upaya manusia ini untuk melakukan apa sahaja, melainkan semuanya adalah dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kerana telah mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita yang kita adakan setiap minggu ni. Alhamdulillah. Daripada surah Al-Fatihah sampailah sekarang kepada surah Ali Imran, ayat yang kita dah selesai ayat 108 daripada surah Ali Imran. Alhamdulillah. Secara ringkas, sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ceria menghadapi apa sahaja qada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar-kadar yang baik buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, rahmat daripada Dia untuk kita terus-menerus menjadi hamba-Nya. Terus-menerus kita menjalankan kehidupan kita ini untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita akan terus berjalan, terus kita mengembara dalam Al-Quran ini. Dan insya-Allah sebelum itu kita nak lihat apa yang telah kita bincangkan minggu lepas, insya-Allah daripada ayat 101 sampai 108, di mana kita telah pun memperbincangkan bagaimana Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang kafir, khususnya kepada ahli kitab misalnya, dan juga kepada orang Arab jahiliah misalnya, kerana mereka telah dibacakan Quran, mereka sendiri telah berada di tengah-tengah, Rasulullah SAW telah berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka menjadi kafir? Mana mungkin seorang itu menjadi kafir setelah mendapat ayat-ayat Quran? Bahkan ayat ini juga sebenarnya diturunkan juga kepada orang Islam itu sendiri. Mana mungkin setelah dia mendengar ayat-ayat Allah SWT, dia pula hendak kufur kepada apa yang didengarkan dia. Serta Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka apabila kamu telah dengar Al-Quran ni, kamu kena ikut segala petunjuk Allah SWT itu, kesemuanya
kemudian menjauhi segala larangannya. Jadi walaupun ada misalnya yang tidak mampu kita lakukan ketika itu, misalnya haji atau zakat misalnya, ketidakmampuan itu bukan bermaksud kita tidak mahu buat. Mesti ada niat untuk melakukan perkara tersebut. Jadi kita buat setiap kali, kita patuh kepada setiap apa yang Allah suruh, walaupun ketika itu kita tidak mampu melakukannya, dan kita meninggalkan terus segala larangan Allah SWT. Itu takwa. Jadi Allah suruh kita berpegang teguh sekukuh-kukuhnya kepada tali Allah SWT, dan janganlah berpisah dengan jemaah Allah SWT. Jemaah Islam itu sendiri, itu jemaah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan tentu saja jemaah yang paling berhak untuk kita ikuti ialah jemaah Rasulullah SAW. Itu jemaah, itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Allah SWT ajar kepada kita, sepatutnya orang Islam ini bersatu padulah. Kalau berbeza pun berbeza berkenaan dengan perkara-perkara yang ranting, tidak berbeza atas perkara yang furuk. Jadi beza sikit-sikit, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai mengkafir-kafirkan. Tapi Allah kata, hendaklah juga mesti ada orang yang menyeru, mengajak kebaikan dan menyuruh buat segala perkara yang baik, serta mengarang daripada segala kejahatan. Jadi bukan maksud bila kita tak boleh berpecah belah, bukan maksud biar saja apa saja kesalahan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak begitu. Mesti ditegur, tetapi tegur itu mesti ada caranya lah, mesti ada hikmahnya, ada ketika dan caranya. Jadi Allah SWT tak bagi kita berpecah belah seperti mana orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani itu berpecah belah. Jadi berpecah belah sini maksudnya mereka lari daripada jemaah Islam itu sendiri. Setelah Islam itu datang untuk menyatu padukan manusia dengan akidah yang sama, mereka memilih untuk keluar daripada jemaah Islam itu, pergi kepada perkara yang lain. Iaitu kelak mereka ini akan bangkitkan dalam wajah hitam, dalam keadaan yang muram, keadaan yang dalam keadaan orang yang menyesal, sugul wajahnya muram muka dia. Maka orang yang mengikut jemaah Islam, orang yang ikut apa petunjuk yang datang daripada Rasulullah SAW, merujuk kepada syariat Nabi Muhammad SAW, Allah SWT kata kepada ahli kitab, kalian mesti ikut yang ini. Mesti ikut yang ini, baru kalian diterima sebagai hamba Allah SWT. Jadi siapa yang ikut petunjuk Allah SWT, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, maka dia itu akan dibangkit dalam keadaan wajahnya putih. Dikatakan putih berseri muka dia kerana mereka berada dalam limpah rahmat Allah SWT, dan mereka kekal di dalam rahmat itu selama-lamanya. Baik. Itu Allah kata, itulah keterangan Allah. Allah bacakan kamu dengan benar, dan Allah tak berkehendak melakukan kezaliman kepada sekalian makhluknya. Dan ayat selepas ini ada kaitannya dengan ayat 108 ni. InsyaAllah kita akan cuba sembang-sembang, bincang-bincang berkenaannya sebentar lagi. Tayyib, Alhamdulillah, sebelum tanpa kita melengahkan masa, tanpa kita membuang masa lagi, terus kita ke ayat yang ke-109 dari surah Ali Imran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita semua kemudahan, kekuatan untuk menjelaskan ayat-ayat Allah SWT, memperbincangkan, berkongsi-kongsi berkenaan ayat Allah SWT. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahawa, dan bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan, kepada Allah jugalah dikembalikan segala urusan. Sebelum ini kita katakan
Allah SWT memberitahu bahawa Allah SWT tidak menzalimi manusia. Bahkan Allah SWT tidak mahu. Wa mallahu yuridu zulman lil alami. Bukan sekadar Allah tidak menzalimi, Allah tidak berkehendak untuk menzalimi hamba-hamba dia. Perasaan pun tak ada kalau bahasa kita lah dengan izin. Kehendak itu tidak ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi manusia. Tidak ada sesuatu, tidak ada sekali. Kalau kita katakan boleh kita gunakan istilah sifat itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hendak kita katakan begitu, mudah faham. Jadi kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tidak mahu menganiaya manusia sedikit pun. Menganiaya pun tidak, apatahkan lagi melaksanakan kezaliman itu. Nak berkehendak pun tidak, apatah lagi nak melaksanakan perkara tersebut. Ini membuktikan bahawa apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana. Jadi mungkin kalau kita lihat antara Suri Misbah, beliau hafizahullah meletakkan misalnya ada 3 sebab yang memungkinkan kenapa tidak terjadi walau sedikit pun penganiayaan oleh Allah SWT. Pertama, sebab yang menganiaya adalah orang yang selalu yang menganiaya adalah orang yang memiliki keperluan yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya dia nak sesuatu tapi dia tidak dapat mengambilnya daripada jalan yang benar, maka dia akan buat daripada jalan yang salah. Misalnya dia menindas, dia nak ambil harta orang dia menindas orang lain dengan cara paksaan misalnya. Jadi orang yang nak menganiaya ni, pertama dia memerlukan kepada perkara yang dia nak tu. Jadi ini tentu saja tidak menyentuh Allah SWT, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, dia tidak memerlukan apa pun. Kita tidak dapat bayangkan bagaimana Tuhan yang disembah itu memerlukan sesuatu. Dan seterusnya ialah orang yang menganiaya adalah orang yang mengambil hak orang lain. Biasanya orang yang menganiaya ni, orang yang menzalimi ni, dia ambil hak orang lain. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap apa yang ada pada Allah, yang ada pada alam ini, sama yang kita nampak atau tidak, alam yang nyata ataupun alam yang ghaib, dunia atau akhirat, langit atau bumi atau apa yang ada di antara kedua je, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Jadi mana mungkin dia nak menganiaya orang? Kalau menganiaya ni sepatutnya dia ambil hak orang. Mana mungkin dia nak dibagi sebagai menganiaya, sedangkan setiap apa itu termasuk diri kita sendiri, susuk tubuh kita ni adalah hak Allah SWT. Jadi tidak ada soal penganiayaan di sini. Sebab itu adalah sesuatu yang mustahil berlaku, sebab semuanya termasuk kita ini adalah milik Allah SWT. Jadi yang ketiga adalah segala sesuatu dikembali dan diputuskan olehnya, kerana hanya kepada Allah SWT dikembalikan segala urusan. Jadi demikian, tidak ada mana mungkin berlaku penganiayaan oleh Allah SWT. Sebab segala urusan itu sendiri pun dikembalikan kepada Hakim yang maha adil, maha bijaksana, iaitu Allah SWT. Jadi jelaslah kita bahawa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bermakna seperti mana kita jelaskan tadi, apa sahaja yang ada di alam ini, termasuklah diri kita sendiri, adalah milik Allah SWT. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita kena ada rasa rendah diri, dan kita kena ada rasa bahawa kita adalah milik Allah, dan kita tidak akan melawan Allah SWT walaupun sekelumit pun. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa Allah SWT memiliki segala-galanya, dan kita tahu bahawa Allah tidak berkehendak pun untuk menzalimi kita pun, seperti mana kita baca ayat sebelum ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi kita katakan semua perkara ini kembali kepada Allah. Allah yang akan buat keputusan pengadilan atas segala perkara, termasuklah amal kita sendiri, amal perbuatan kita.
Allah lah sahaja yang akan menentukan apa yang akan terjadi. Jadi sebagai hamba dia yang hina, kita kena belajar untuk apa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena belajar redha dengan apa saja ketentuan Allah SWT. Kerana semua perkara yang berlaku ini adalah dalam penentuannya, dalam kebijaksanaan dan hikmah dia. Cuma kita saja yang tak faham apa perancangan Allah SWT. Sebab sifat kita yang kerdil ni, ilmu kita terhad. Jadi Allah SWT tu memiliki semua hamba. Dialah menjalankan segala urusan mengikut sunnatullah, yakni hukum yang penuh hikmah, yang tidak mampu diubah oleh siapa pun melainkan dengan izinnya. Segala urusan hamba berjalan menurut hukum dan ketetapan Allah, dan Allah sendirilah yang akan memberi pembalasan. Jadi ayat-ayat yang kita bincangkan sebelum ni sebenarnya mendorong kita untuk memotivasi sesama umat Islam dengan menggerakkan manusia ni untuk ikut syariat, menjauhi larangan, mencinta kebajikan sampai kita terwujud erat. Dan kita sedar bahawa siapa yang memerintah kita ni, Allah yang perintah kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan apa saja kekuatan, apa sahaja amalan di muka bumi Allah ini, termasuklah kita berdakwah atas jalan Allah SWT. Maka kita sedar bahawa kita kena jalankan dakwah sebab kita ini adalah milik Allah SWT. Dan apa saja keputusan yang telah kita buat, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Bukan soal berhasil atau tidak apa yang kita lakukan, tapi soalnya kita ikut apa yang perintah Allah SWT. Yang lain-lain tu kita serah kepada keputusannya, kita serah kepada Allah SWT. Sama ada orang nak terima atau tidak, itu adalah ketentuan Allah SWT untuk memberikan hidayah kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Baik, secara ringkas kita terus lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi Allah SWT berfirman, kamu, yakni wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, yakni bagi faedah umat manusia. Kamu menyuruh, yakni kerana kamu menyuruh, sebab apa? Sebab kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Okey. Jadi kita katakan bahawa pertama dia, umat Islam ni dia kena jadi seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita lihat bahawa siapa orang yang terbest lah, terbaik dalam umat ni, tentu saja umat Nabi Muhammad, tentu saja para sahabat Rasulullah SAW. Sebab mereka ni ditarbiah terus oleh Rasulullah SAW. Apa sahaja kemusykilan mereka boleh tanya terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ditegur terus. Bahkan ada ayat-ayat yang turun pun berkaitan dengan mereka, direct terus kepada mereka. Tapi pun begitu bukanlah bermakna kita tak boleh jadi umat yang terbaik juga, mengikut kadar-kadar kemampuan kita. Jadi macam mana kita nak jadi umat terbaik juga, seperti mana yang dinyatakan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bukan untuk certain individu secara spesifik gitu saja. Dia ada sesuai sehingga ke akhir zaman. Siapa sahaja yang membaca Al-Quran ni, dia akan dapat manfaat dengan syarat dia sendiri memohon kepada Allah SWT dan hendak membuka hati dia untuk manfaat faedah tersebut. Maka bagaimana nak jadi umat yang terbaik? Mesti ikut macam mana Rasulullah SAW, mesti ikut macam mana para sahabat. Di mana apa ciri utama mereka? Ciri utama mereka ialah mereka menjadi faedah kepada umat manusia. Macam mana kita kata jadi faedah kepada umat manusia? Di mana mereka ini menjalankan satu tugas, iaitu menyuruh manusia untuk membuat perkara yang baik dan melarang manusia daripada buat perkara yang salah. Dan juga mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Jadi setelah Allah jelaskan kewajipan berdakwah pada umat Islam ni pada ayat 104 sebelum ini, sampai sekarang Allah nak beritahu bahawa apa yang membezakan umat Nabi Muhammad SAW dan ahli kitab ialah mereka adalah umat ini adalah umat yang melakukan dakwah, melakukan kebaikan, iaitu apa? Memberi faedah kepada manusia.
Jadi dikatakan bahawa kamu ini maksudnya wahai seluruh umat Muhammad daripada generasi ke generasi sejak dahulu lagi bahawa Allah SWT tahu bahawa ini adalah umat yang terbaik kerana adanya sifat-sifat yang menghiasi diri kalian. Jadi umat yang dikeluarkan, yakni diwujudkan, dinampakkan untuk manusia seluruhnya sejak Adam hingga akhir zaman lagi kalau menurut tafsir Misbah. Tapi siapa yang meneruskan ni perkara ini? Tentu saja yang meneruskan perkara ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kerana setelah Rasulullah SAW dibangkitkan, maka setiap orang itu wajib untuk dia beriman kepada Rasulullah SAW. Apa dia buat? Dia suruh kepada perkara yang makruf, yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai ilahi. Dia mencegah yang mungkar, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Pencegahan sampai kepada batas menggunakan kekuatan. Sebab dia ada tahap dia dengan ubah dengan tangan, ubah dengan lisan, ubah dengan hati. Jantung sahaja, dengan perasaan sahaja. Itu selemah-lemah iman. Jadi yang paling hebat ialah yang mencegah dengan kekuasaan. Dan mereka ini adalah benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Sehingga atas dasarnya mereka ini percaya dan mengamalkan tuntunannya dan tuntunan Rasulullah SAW. Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkan. Inilah yang menjadikan orang-orang ini, umat ini meraih kebajikan. Tapi bukan bermaksud Allah SWT telah memilih kasih sampai Allah tak bagi peluang kepada ahli kitab. Sedangkan ahli kitab juga mereka diberi peluang yang sama. Bahkan mereka masih lagi diberi peluang. Allah panggil mereka. Kadang-kadang Allah panggil mereka dengan ya ahlul kitab, ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Supaya apa? Mereka sudi untuk menerima ajaran daripada Rasulullah SAW. Bahkan mereka dapat 2 pahala. Dan mereka juga akan termasuk dalam ayat ini. Itu dia. Jadi kalau nak jadi terbaik bagaimana? Macam mana nak masuk dalam ayat ni? Kena berjalan seperti mana yang para sahabat Rasulullah SAW lakukan. Itu dia. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Nampak? Terus Allah kata, dan kalaulah ahli kitab itu, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang sepatutnya, tentu dia adalah baik untuk mereka. Sebab mereka pun akan jadi umat yang terbaik ini. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasikun. Tapi malangnya, tetapi ada di antara mereka yang beriman, Allah iktiraf perkara tersebut, dan malangnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang yang keluar daripada ketaatan. Itu dia. Apa maksud fasik? Ialah orang yang keluar daripada ketaatan. Berterusan dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia antara maksud dia. Sebentar ya tuan-tuan. Kalau kita rujuk dalam Aisat Tafasir, sekejap karangan Aisat Tafasir, karangan Dr. As'ad Mahmud Humaid. Okey. Ni saya ambil daripada ketika dia jelaskan dalam surah Al-Baqarah
Sebentar kita cari sekejap. Bila nak cari ni dia tak jumpa pula kan. Sekejap kita lihat sekejap daripada surah Al-Baqarah awal-awal. Okey. Saya tak jumpa pula. Sebelum ni apa? Ada dijelaskan maksud fasik tu. Cakap apa? Jadi maksud fasik di sini adalah dia keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Itu sebenarnya kalau ada dijelaskan dalam tafsir Aisyah Tafasir, dia kata maksud kepada fasik itu adalah keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Itu antara maksud dia lah. Okey, tak apa, kita teruskan. Itu jadi jelaslah kalau kita lihat kepada maksud tadi. Mereka ni wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan daripada mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Termasuk dalam golongan orang yang fasik. Jadi sayang sekali. Sedangkan kita katakan bahawa sebelum ini kita telah bincangkan bahawa mereka ini adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ini sepatutnya dia dah faham ayat-ayat Allah SWT. Tetapi malangnya mereka lah orang yang awal sekali kufur. Kerana apa? Mereka tidak mahu ikut petunjuk yang datang daripada orang lain yang mereka rasa lebih rendah daripada mereka. Itu dia. Itu kata-kata fasik. Kita katakan tadi, kalau berdasarkan penulis tafsir tadi, keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Dia keluar daripada ketaatan. Itu sebab dia dah dapat dah sebenarnya petunjuk daripada Allah SWT. Jadi tepat sekali lah definisi itu. Wallahu a'lam. Teruskan. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Jadi mereka ini, yakni kaum Yahudi dan Nasrani ini, tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kata Allah, kecuali menyakiti sahaja perasaan kamu dengan ejekan-ejekan, tuduhan-tuduhan yang tak berasas. Kata Allah SWT lagi,
Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Kalaupun mereka ni perangi kamu pun, akhirnya mereka akan berpaling lari juga, membelakangkan kamu, yakni kalah dengan sehina-hinanya. Sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Thumma la yunsarun. Mereka tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT jelaskan bahawa orang-orang Yahudi ni, orang Nasrani, dia tidak sekali-kali akan membahayakan umat Islam, kecuali dia menyakitkan hati saja. Kalaupun mereka perang pun, akhirnya mereka akan lari juga. Jadi dia semangat tak kuat, tak kukuh. Jadi bila kita kata apabila mereka majoriti tu fasik, jadi ada kemungkinan untuk mereka ni buat jahat. Kerana yang pasti yang orang yang buat baik hanya orang beriman saja, kerana mereka dipandu oleh iman mereka. Kalau orang fasik ni, mereka dipandu oleh hati mereka. Walaupun mereka ini akan buat jahat kepada kita, kata Allah SWT, Allah bagi tahu jangan takut, jangan risau. Kerana mereka ini selalunya tidak akan dapat beri mudarat kepada kita melainkan dengan kata-kata je. Jadi ini sebenarnya sebagai semangat kepada kita juga dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah misalnya. Kalau orang label kita dengan gelaran, label-label yang macam-macam, orang cari kelemahan kita, orang cari mana kekurangan yang ada, mana yang jumpa tu kita ambil sebagai positif lah, kita baiki. Apa saja kelompongan yang ada, kita cuba perbaiki sebaiknya. Tak perlu kita nak bergaduh-gaduh pun, tak perlu pun kita nak membalas provokasi pun, kalau tak perlu. Sebab apa? Kita ada banyak tugas lain untuk kita buat. Kita umat yang terbaik itu bukan yang sibukkan dengan perkara-perkara ini, tetapi umat yang terbaik itu adalah terus melakukan dakwah, menyuruh manusia membuat kebaikan, menyuruh manusia kembali kepada Quran, menyuruh manusia kembali kepada sunnah Nabi. Mereka ni hanya akan boleh buat sakit-sakitkan hati gitu saja je. Tapi macam mana nak dapat perkara tersebut, macam nak dapat hak ini, perlindungan Allah SWT ni, kita kena ikut cara sahabat. Kena teruskan ajar manusia kenal mana Quran, mana sunnah, macam terus dah jalan. Bila kita buat perkara yang Allah suruh, maka Allah akan redha, Allah akan bantu kita. Apa saja rintangan itu sebenarnya kecil sahaja, maka Allah boleh letak dalam perasaan kita rasa tak apa-apa, kita akan teruskan walau apa pun yang berlaku. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Allah jamin, Allah kata jika mereka perang kamu pun, mereka akan paling lari membelakang kamu. Jadi mereka tak sanggup pun nak perangi orang mukmin. Kalau mereka ada niat pun, mereka dah rasa takut dah, dan pasti akan lari. Tapi sekali lagi, macam mana sampai kepada tara itu, kita kena betulkan diri kita dahulu. Kemudian Allah kata summa la yunsarun. Sesudah itu mereka tidak akan dibantu. Macam mana Allah nak bantu mereka? Kerana Allah murka kepada mereka. Dan kita juga macam mana Allah nak bantu kita kalau Allah murka dengan kita? Kalau kita pun lebih kurang 2 kali 5, 5 kali 2 dengan mereka, bagaimana Allah nak bantu kita? Kalau kehidupan kita pun macam mereka, kalau kita sendiri pun pandang enteng kepada Quran dan Sunnah, dan kita pun anggap Quran dan Sunnah ni mengganggu hidup kita, bagaimana mungkin Allah nak bantu kita? Jadi ayat ni Allah turunkan sebelum umat Islam perang dengan ahli kitab lagi. Allah dah bagi tahu, dah siap-siap apa kata jadi. Dan kita lihat berdasarkan sirah bagaimana orang Yahudi ini akhirnya diusir dan diperangi oleh Rasulullah dan sahabat, dan mereka tak melawan pun, mereka tak dapat nak melawan pun. Jadi dapat ini mujizat lah, menunjukkan bahawa apa kata-kata Allah itu benar, bukan sekadar rekaan. Okay, kita teruskan ayat 112. Okay. Kemudian Allah kata, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Waba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah.
Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 112, mereka ini ditimpakan kehinaan, yakni dalam apa sahaja yang mereka lakukan dari segala jurusan, di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan ada sebab daripada manusia. Dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan daripada Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan, yakni dari segala jurusan. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur, ingkar akan ayat Allah, yakni mereka ingkar dengan perintah Allah, mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT, dan mereka membunuh Nabi-Nabi dengan tiada alasan yang benar. Semua itu disebabkan mereka dahaka dan mereka sentiasa menceroboh, yakni hukum-hukum Allah SWT. Mereka ini tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT telah ancam mereka ini. Allah telah tetapkan kepada mereka ini setelah Allah menjadikan mereka ini umat yang pernah menjadi umat yang terbaik. Dan Allah masih offer mereka untuk jadi umat yang terbaik dengan ikut Rasulullah SAW. Malangnya mereka keluar daripada ketaatan itu, mereka tidak mahu ambil offer itu kerana kesombongan, kerana kedengkian. Maka Allah telah duribat, Allah telah tetapkan atas mereka ini mereka akan hina. Di mana saja mereka berada, mereka tetap akan dalam keadaan demikian. Walaupun ketika itu mereka adalah orang yang kaya ke apa saja, tapi mereka tetap dalam keadaan kehinaan di sisi Allah. Tapi kecuali kalau jika mereka pegang pada tanggungjawab Allah dan tanggungjawab pada mukmin, walaupun mereka tak masuk Islam, misal mereka patuh untuk bayar jizyah, misal mereka patuh untuk hidup dalam undang-undang negara Islam, misal, mereka akan mendapat segala hak yang dijanjikan. Itu dia pegang tali Allah dengan pegang tali manusia. Maksudnya dia hidup dalam keadaan aman damai, macam mana keadaan kita sekarang, kita boleh hidup dengan non-Muslim, tak ada masalah. Walaupun mereka tak ikut Islam misalnya, tapi mereka tidak memenangi kita, maka kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita berpegang dengan, itu kata berpegang tali Allah dengan pegang tali manusia. So mereka akan mendapat segala perkara yang dijanjikan, ketetapan syariat, persamaan hak, persamaan hukum. Mereka tak boleh sakiti, maruah mereka boleh jaga, darah mereka haram untuk kita ambil sesuka hati. Dan kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni, bermasyarakat seperti biasa, ambil manfaat, keuntungan, bisnes, ilmu, apa pelbagai bidang. Sebab Rasulullah SAW ini dia mempergauli orang-orang kafir ni dengan non-Muslim dengan baik. Dia mengadakan transisi hutang piutang dengan mereka. Demikian para khulafah Rasyidin juga buat perkara yang sama. Dan mereka tidak dapat diragukan. Tetapi macam mana pun, oleh sebab orang Yahudi ni, walaupun dia hidup dalam keadaan kaya raya pada zaman Rasulullah SAW dan kalangan Khalifah Rasyidin ni, tapi mereka masih simpan perasaan dengki itu. Maka mereka tetap dalam keadaan hina walaupun mereka kaya raya. Bahkan mereka kadang-kadang dalam transaksi mereka melakukan penipuan dan sebagainya. Sebab tu Allah kata mereka ni layak mendapat kemarahan Allah. Mereka layak mendapat kemarahan Allah dan selalu sahaja miskin, malah dalam keadaan miskin dan kehinaan. Yakni mereka ni kaya sebenarnya daripada segi zahir, tapi tengok orang kaya, apa mereka buat kalau di barat? Terus menerus menindas orang lain, ambil harta orang lain. Yang dah ada tu dah tak cukup lagi mereka. Menunjukkan mereka seolah-olah seperti orang miskin yang memerlukan harta. Sedangkan mereka dah ada segala-galanya, tetapi perangai mereka seolah-olah tidak ada apa-apa. Sentiasa tunggu peluang untuk ambil hak orang lain. Itu kata maknanya seperti mana kita bincangkan tadi. Berperangai seperti orang yang tidak ada apa-apa. Itu kata mereka sentiasa dalam keadaan yang miskin dan mereka hina. Walaupun sebenarnya mereka ada, tetapi nampak seperti macam tidak ada. Itu dia. Yang demikian itu kerana apa berlaku? Sebab mereka ini ingkari ayat-ayat Allah. Yang mereka bunuh para Nabi dengan tidak ada suatu sebab yang dibenarkan. Yang ini secara hukum, balangan kisos ke, kerana hudud ke dan sebagainya. Ditimpa mereka kehinaan, kepapaan dan kemarahan Tuhan sebab perlakuan mereka yang kufur. Kerana mereka bunuh para Nabi dengan tanpa suatu alasan yang dibenarkan.
ini adalah satu kecaman sebenarnya terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan perkara demikian. Bahkan Rasulullah SAW pun mereka nak bunuh. Nabi Isa pun mereka ingat mereka dah bunuh. Sebab ini semua adalah kerana apa? Kedengkian. Ayat ini sengaja mengungkapkan bahawa orang-orang Yahudi berbuat demikian dengan bukan sebab tak sengaja, mereka memang sengaja melakukan perkara tersebut. Kemudian Allah jelaskan sebab kekufuran mereka itu. Zalika, kemudian yang demikian itu kerana mereka derhaka dan mereka melampaui batas-batas Allah. Sebab apa mereka ditimpa kehinaan? Allah dah jelaskan bukan Allah nak manusia, Allah bukan nak buat zalim. Tapi sebab mereka ini sendiri yang terus-menerus buat perkara yang keji dan kufur. Terus-menerus keluar daripada ketaatan daripada Allah SWT. Terus-menerus buat maksiat yang meluas. Terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil. Kemudian terus-menerus buat dosa-dosa besar. Orang-orang yang biasa buat dosa kecil ni, mudah sekali untuk mereka terjerumus semula dalam melakukan dosa besar. Jadi label membunuh para Nabi disandarkan kepada para Yahudi yang hidup semasa Nabi Muhammad. Untuk mengingat kepada mereka bahawa perilaku kaum Yahudi yang dulu, yang telah berbuat demikian keji, kalau kalian masih ikut macam yang sama juga, kalau kalian masih tak mau ikut Rasulullah SAW, seolah-olah kalian mengiktiraf apa yang mereka dah lakukan. Sebenarnya kalian pun kalau boleh nak bunuh Rasulullah SAW, cuma Rasulullah SAW ketika itu ada kekuatan yang Allah berikan. Itu dia adalah pemimpin negara, dia ada penyokong-penyokongnya, maka kalian tak mampu nak buat apa-apa. Sebab kalian dah kira golongan minoriti ketika itu. Sebab tu kita kata dalam sirah pun berapa kali sebenarnya kalau kita lihat, orang Yahudi ni kalau boleh dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sebab tu orang Yahudi macam mana hebat pun, mereka tidak dihormati. Sampailah sekarang kalau kita lihat macam mana dia buat kat Palestin dan sebagainya. Jadi lafaz kemiskinan ni juga sebenarnya boleh dilihat bukan daripada segi harta saja, tapi mereka juga boleh dilihat pada hilang semangat untuk agama. Dan kalau orang Arab, dia kalau tengok orang yang macam dia timpa malang kan, dia kata miskin. Dia kata macam tu. Miskin betul lah maksudnya kau ni. Maksudnya dia kesian betul kau ni. Itu dia. Adalah hilang semangat untuk agama. Jadi orang Yahudi ni tak boleh jadikan contoh. Itu antaranya lah. Sebab apa antaranya lagi? Sebab sifat mereka yang melampaui batas itu. Wallahu a'lam. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu sentiasa melampaui batas. Semua itu disebabkan mereka derhaka dan sebab mereka sentiasa melampaui batas. Wallahu a'lam. Kalau kita pun buat perkara macam ni, maka tak bezalah kita dengan dia. Maka kita pun akan ditimpa kehinaan, kita pun juga akan ditimpa keburukan daripada Allah SWT. Na'udzubillah. Kita teruskan ayat 113. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi Allah SWT berfirman, ahli-ahli kitab tu taklah sama. Di antaranya ada golongan yang memeluk Islam dan tetap berpegang pada agama Allah yang benar. Mereka baca ayat-ayat Allah ni pada waktu malam semasa mereka sujud mengerjakan solat. Jadi Allah kata laisu sawa'a. Jadi Allah nak tunjuk sini bahawa Allah tak zalim. Allah nak tunjuk sini bahawa Allah bukan sengaja nak rendahkan, nak hina orang Yahudi ni, bukan. Allah bukan sengaja nak rendahkan ahli-ahli kitab ni. Allah nak tunjuk kepada ahli-ahli kitab yang masih belum beriman, lihat ada sahaja di kalangan para sahabat, mereka ni asalnya ahli kitab, mereka ni asalnya adalah orang-orang daripada kalangan kalian, tapi mereka sudi menerima Rasulullah SAW. Mereka sudi menerima ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Allah tidak hina mereka. Bahkan Allah angkat martabat mereka. Orang yang masuk Islam, mereka ada kitab sebelum ini, mereka dapat 2 pahala. Nampak kelebihan yang Allah bagi. Laisu sawa'a. Ahli-ahli kitab tu taklah sama. Jadi Allah kata tak sama mereka sebut. Kita tak boleh nak pukul rata. Jadi kita tak boleh kata Yahudi ni semua ni tak ada harapan. Kita tak boleh kata macam tu. Selagi mana kita sendiri tak menjalankan tugas kita.
sebagai orang yang membela agama, orang yang menyampaikan kebenaran. Kita sendiri pun segan-segan nak sampaikan kebenaran. Macam tu. Mana mungkin kita nak apa tu, nak nidakkan orang lain, nak terus nak hukum mereka ni kafir, masuk neraka terus, tak boleh. Selagi mana kita ini belum jalankan tu tugas kita. Jadi Allah kata kita tak boleh pukul rata, kita tak boleh kata mereka semua ni jahat, kita tak boleh doa kata ya Allah hancurkanlah semua umat Yahudi ni, tak boleh. Siapa yang jahat sahaja. Siapa yang ada memang sengaja menolak kebenaran sahaja yang berhak untuk kita mohon kepada Allah SWT supaya kalahkan mereka. Tapi ada antara mereka sampai zaman sekarang ni pun ada yang masuk Islam, ada yang jadi umat yang baik. Ada antara mereka yang memang menanti pun kedatangan Rasulullah SAW untuk jadi Nabi. Kerana mereka tahu daripada kitab-kitab mereka mengatakan Nabi akhir zaman akan datang. Antara mereka itu siapa? Antara nama kita boleh sebut Waraqah bin Nawfal, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, banyaklah lagi. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zaman sekarang bila kita lihat ada orang Yahudi yang masuk Islam. Dan selalunya kalau mereka masuk Islam, mereka akan jadi umat Islam yang lebih baik daripada kita yang lahir Islam. Kalau mereka memang jenis manusia yang bijak pandai pun. Jadi mereka bila dapat kebenaran ni, kebijaksanaan itu diaktifkan untuk mengikut agama ni. Mereka faham lebih dari kita pun. Begitulah yang dikutuk dalam ayat Al-Quran ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, adalah sifat-sifat kepada Yahudi itu. Bukan diri mereka sendiri, bukan zat mereka. Ini yang kita nak dengar. Ini yang kita perlu beri perhatian sungguh-sungguh ni. Yang dikutuk itu, saya jelaskan sekali lagi, yang dikutuk itu bukan zat mereka. Yang dikutuk itu adalah sifat keyahudian mereka itu. Jadi bermaksud, kalau kita pun ada sifat keyahudian itu, maka kita pun termasuk dalam golongan yang Allah katakan. Na'udzubillah min dzalik. Kita termasuk dalam orang yang dihina Allah SWT, dimurkai oleh Allah SWT. Sebab tu kita doa awal-awal dalam surah Al-Fatihah daripada golongan orang yang dimurkai. Nabi menjelaskan bahawa golongan Yahudi, para ulama kata, dan orang-orang yang berperwatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sifat macam sifat-sifat Yahudi itu, mereka pun akan dikutuk juga. Bukan kerana bangsa mereka itu. Kita kena tahu beza. Sebab tu kita jangan tengok Bani Israel, kita kutuk mereka, tak. Kerana tetap ada antara mereka yang baik. Ada yang tak masuk Islam pun tapi mereka baik. Kita lihat ada juga yang macam yang kalau dalam media kita pernah lihat pun ada pun orang Yahudi yang angkat spanduk yang tak bagi pun orang-orang Zionis ni menindas orang-orang di Palestin. Ada aktivis kemasyarakatan mereka. Itu dia. Dan kita kena ingat bahawa ada juga isteri Nabi pun yang datang daripada Bani Israel. Takkan kita nak kutuk Ummul Mukminin pula. Jadi kita tak boleh sapu bersih. Jangan kutuk Bani Israel, jangan kutuk orang Yahudi suka hati, sebab kita katakan sifat itu, takut-takut sifat-sifat itu ada dalam diri kita juga. Jadi kita kena belajar sifat mereka dan kita banding dengan kita. Itu yang Allah ajar dalam Al-Quran, supaya kita elak daripada sifat-sifat tersebut. Sebab saya ingat kat sahabat saya pernah kata, dia katakan kita tak boleh benci orang, kita boleh benci apa? Perbuatan dia saja, sifat dia saja. Kita tak berhak untuk benci orang. Siapa pun dia, jahat mana pun kita tak boleh benci dia. Yang kita boleh benci adalah perbuatan mereka. Begitu diri kita, bila kita buat dosa pun kita tak boleh benci diri kita. Kita kena bertaubat, kita kena benci kepada perbuatan, benci untuk kembali kepada perbuatan yang jahat itu, benci untuk kembali dalam kemaksiatan, kekufuran, kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jadi Allah kata min ahlil kitabi ummatun qa'imah, ada antara golongan yang tetap tegak dalam ketaatan. Mereka masuk Islam, mereka jadi insan yang baik. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Sebentar ya tuan-tuan, takut tersalah baca. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun.
Jadi niat macam mana mereka ini? Mereka orang yang baca ayat-ayat Allah pada malam hari. Mereka tu bila masuk Islam, mereka jadi insan yang taat, mereka baca, mereka faham, mereka amalkan. Ini sifat-sifat mereka yang kita kena tirulah. Tapi malang kalau kita lihat, kalau masyarakat kita baca Al-Quran tak faham-faham, dari kecil orang baca. Kita kutuk orang lain, bila orang kutuk Quran kita melenting, satu kampung kita bising. Facebook kita hari-hari kita bising. Tapi kita Quran apa pun tak tahu. Jadi kita sendiri yang kena kembali kepada Quran, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baru orang lain boleh contoh kita, sebab kita umat yang terbaik adalah menjadi contoh dakwah bil hal. Itu yang paling utama, dengan contoh yang baik. Dan mungkin kita nak hebarkan agama kalau kita sendiri tak faham Al-Quran. Kurang-kurang kita tahu sedikit-sedikit maksud dia pun jadilah. Yang kita buat ni, kita nak bukanlah kata terlampau detail, tapi kurang-kurang kita tahulah, oh ni ayat Quran. Kurang-kurang kalau orang bacalah kitab lain, misal kitab Injil ke dalam bahasa Melayu, kita tahulah itu bukan Quran lah tu. Kita tahu itu bukan Quran. Itu kita katakan. Kalau dia baca dalam bahasa Arab pun, misal dia terjemahkan, dia translate dalam bahasa Arab pun, kita tahu ini bukan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Quran. Jadi itu dia. Jadi jangan kita sekarang melenting orang kutuk Quran apa semua. Yang penting ialah jangan kita melenting, kita kata oh ni bakal Quran, kita rasa nak perangi mereka apa semua, sedangkan kita sendiri pun buat Quran ini bermusim. Misalnya bila ada kematian baru kita nak baca. Gitu. Ada malam-malam tertentu sahaja kita nak baca. Ada keadaan tertentu sahaja bila kita nak baca. Sedangkan seorang kekasih itu apabila dia mencintai kekasihnya, dia tak boleh nak berpisah langsung walaupun sesaat. Duk nak berkepit je orang kata. Itu sepatutnya kita dengan Al-Quran ni, dia kalamullah. Sepatutnya kita sentiasa dengan kalamullah. Sentiasa dengan ajaran dia. Itu dia. Allah kata mereka ni apa? Mereka yatlu ayatillahi ana al-lail. Mereka baca ayat Allah pada waktu malam. Pada saat manusia tengah tidur, dia baca ayat Allah. Dia tadabbur ayat-ayat Allah SWT. Maka mereka menangis baca ayat-ayat Allah. Wahum yasjudun. Dan mereka ni sujud. Maksud sini maksudnya mereka solat. Mereka tahajud. Mereka baca Al-Quran dalam dalam semayang. Jadi kalau kita lihat bahawasanya asal pun mereka pun memang dirikan solat pun mereka ada sujudnya. Cuma zaman sekarang mereka tak solat sebab mereka dah tukar agama. Mereka dah ada cara lain. Misal, cara mereka tak sama dah. Kalau kita lihat pada orang Nasrani misalnya, mereka hanya berlutut sahaja. Sedangkan cara solat mereka dahulu pun memang mungkin ada yang lain sikit, tetapi sujud itu tetap ada. Wallahu a'lam. Tu tuan-tuan kena tanya kepada Bapak pakar. Jadi kalau sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka ikut macam mana para nabi mereka ajar kepada mereka. Dan setelah Rasulullah SAW dibangkitkan, wajib mereka ikut. Dan ada yang ikut pun. Dan Allah kata bagi tahu bagaimana mereka ini sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu manusia lain sedang tidur. Ini yang kita kena contohi. Yu'minuna billah, ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Tu dia. Apa sifat mereka? Nampak tak? Tadi Allah SWT kata umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik. Maka boleh tak orang lain untuk jadi umat yang terbaik juga? Jawapannya dalam ayat 114 ni. Tengok kita lihat apa jawapannya. Allah kata yu'minu, mereka ni orang-orang ahli kitab ni, mereka ikut Islam, mereka ni yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksud mereka terimalah syariat Rasulullah SAW. Dan apa ciri mereka? Sama dengan ciri-ciri yang Allah sebut tadi, iaitu wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka suruh manusia buat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Mereka larang orang daripada wa yanhauna 'anil munkar. Mereka larang orang daripada buat munkar. Wa yusari'una fil khairat. Mereka cepat sekali membuat perkara yang baik. Mereka bersegera untuk mengerjakan pelbagai kebaikan. Al khairat, banyak.
Bukan satu kebaikan, banyak kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Dan mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang soleh. Jadi ada kalangan mereka dahulu yang tak buat syirik walaupun Nabi Muhammad SAW belum angkat jadi Nabi pun. Mereka terdiri daripada orang yang terus menerus melakukan agama mereka tanpa tokok tambah. Contohnya ada antara mereka yang tak sembah Isa AS sebagai Tuhan, dan mereka tak anggap Nabi Isa AS ni sebagai anak Tuhan atau sebahagian daripada Tuhan. Jadi bila mereka terima syariat Rasulullah SAW, bila mereka peluk agama Islam ni dan mengikut syariat Rasulullah SAW, mereka benar-benar beriman dengan Allah. Dengan knowledge yang mereka ada, campur dengan knowledge yang baru ni, syariat yang latest ni, yang melengkapkan ajaran mereka, yang membenarkan ajaran mereka, mereka beriman sungguh-sungguh dengan Allah, mereka beriman sungguh-sungguh dengan hari akhirat. Sebab maklumat mereka tentang akhirat tu mereka dah peroleh pun daripada semua telah diberi pun kepada semua Nabi. Umat mereka sepatutnya dah tahu pun. Sampai sekarang pun kita boleh lihat bagaimana dalam agama mereka masih tahu tentang perkara yang kehidupan selepas mati. Barangkali maklumat yang ada pada mereka sekarang tidaklah banyak. Mereka tak tahu banyak pasal akhirat sebab kitab mereka dah berubah. Sebab tu lihat macam mana filem-filem mereka tentang syurga neraka. Macam-macam cara mereka sembahkan. Macam-macam cara mereka bayangkan di syurga. Ada yang pakai baju putih je, syurga tak ada apa, kosong, putih je. Jalan-jalan gembira dan sebagainya. Lain-lain filem, lain cara mereka sembahkan. Kat neraka mereka, ketua kepada neraka tu iblis. Itu dia. Syaitan. Sebab tu mereka tak ada maklumat. Maka setiap daripada mereka bayangkan syurga menurut cara mereka, dan neraka mereka bayangkan cara sendiri. Kerana apa? Maklumat kepada akhirat telah tidak ditekankan lagi dalam agama mereka. Beza dengan orang yang masih mengikut kitab yang asal, yang mengikut adalah Rasulullah SAW, mereka ikut syariat yang latest, yang membenarkan kitab-kitab mereka yang terdahulu. Mereka ini wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka suruh buat perkara yang baik dan mereka larang daripada perkara yang salah. Malah ada yang hebat antara mereka yang jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sejak dahulu lagi sudah ada puak yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tu kerja ni sebenarnya satu kerja yang amat susah. Kita kadang-kadang sebenarnya, bahkan saya sendiri pun sebagai manusia lemah, kadang-kadang kita nak beramal tu mudah. Kita nak jadi orang baik tu mudah. Sebab semua orang pergi masjid, kita pergi masjid. Orang baca Quran, kita baca Quran. Bukan surat kita manusia memang suka duduk dalam crowd pun kan, sebab nak diterima oleh masyarakat antaranya lah. Jadi tetapi yang susah ialah nak tegur orang, susah. Tambah pula memang manusia ni ada yang tak suka ditegur, habis pelenting kalau perbuatan tu ditegur. Misal sebab tu kalau kita lihat orang yang nak sebarkan ajaran sunnah di negara kita ni memang dibenci sungguh, dituduh dengan pelbagai tuduhan. Mungkin kadang-kadang pun kita pun terlajak juga pun ada juga kadang-kadang tu kan. Biasalah manusia ada kelemahan. Jadi sebab manusia ni dia tak suka tegur, maka banyak dalam kalangan kita, jadi maka kita tak tegur, kita senyap saja. Amalan masyarakat salah kita senyap. Sebab kalau kita tegur pula nanti masam muka pula. Kita pun macam malas nak layan perangai macam ni. Sebab tu ada ustaz, orang yang belajar agama ni, maaf katalah, kadang-kadang kita tak nak tegur orang sebab kalau tegur anak murid tak suka, nanti tak nak datang pula majlis pengajian kita macam tu. Apatah lagi kalau kita tetapkan yuran kan, nanti tak datang macam mana pula periuk nasi kita dan sebagainya, macam itulah kata. Satu kita lihat malang sekali di tempat kita ni, ajaran-ajaran salah tu dia lebih popular kan, sebab manusia dia segan nak tegur. Itu dia. Tapi sepatutnya yang kita nak buat ialah biar manusia tu tak suka asalkan Allah suka. Sebab tu dalam takbir raya kan kita bacakan walau karihal kafirun. Walaupun dibenci orang-orang yang kufur, yang menolak agama Allah ni. Jadi tapi cumanya kita kena ada cara lah. Tegur kena tegur, tapi ada cara dia. Dan apabila kita juga bila melakukan satu perkara, kita mesti firm, tegas dengan apa yang kita buat. Kita dengan cara kita tetap tegas. Mungkin kita tak berani nak menegur ke, ada taraf-taraf dia, tapi kita
tak boleh kata mengikut telunjuk masyarakat pula. Kita kena kekal dengan cara yang kita yakini betul. Itu dia. Sebab para sahabat mereka firm. Kalau mereka rasa macam mereka tak puas hati dengan sahabat lain ke, mereka nyatakan apa pandangan mereka. Sepatutnya begitu. Sepatutnya pada zaman kita ni orang dah ada PhD dan sebagainya. Sepatutnya kita terbuka untuk berbeza. Sepatutnya begitu. Itulah mungkin tahap kita ni pun belum sampai lagi ke arah keilmuan begitu. Jadi sepatutnya kita sendiri pun bila kita dah ceramah ke apa, kita lihat baliklah video-video kita. Bukan nak syok sendiri apa tak, tapi nak lihat ada kesilapan ke tak ada kesilapan. Ada kesilapan kita kena ubahlah. Kena buat pembetulan lah mana mampu. Kalau ada orang buat pembetulan kita, patutnya kita terima kasih lah kat orang tu. Supaya dosa kita tak berpanjangan kan, kesalahan kita tak berpanjangan. Kita balik pada ayat ni, wa yusari'una fil khairat. Mereka perlu bersegera mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Ini tambahan yang ada pada golongan mereka. Bukan sengaja mereka ini ikut Allah SWT, amar ma'ruf nahi munkar, mereka bersegera buat kebajikan. Maksudnya cari peluang untuk buat kebaikan. Bukan kita macam anak-anak kita, kalau kita suruh ke, dia suruh abang dia lah, suruh adik dia ke. Sepatutnya kita tak jadi macam anak kecil. Sepatutnya kita berlumba-lumba. Kita kena jadi yang anak kecil tu. Yang anak 2-3 tahun ni, kalau boleh dia nak buat semua benda kan. Tapi bila dia dah start kanak-kanak, dia dah masuk sekolah rendah, dia dah mula malas. So bermaju lagi lah. Sebab kita tak boleh jadi macam tu. Kita tak boleh bersifat seperti anak-anak. Kita sepatutnya cari peluang untuk buat kebaikan. Kita jangan malas. Niat setiap hari bangun tidur, apa aku nak buat hari ni? Sebab tu kita kata, bangun tidur kita kata Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku daripada mati. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Sebab apa kita mengucap syukur kepada Allah SWT? Kerana kita masih ada peluang untuk buat kebaikan. Bangkit atau Alhamdulillah, ada lagi masa nak buat amal. Apa kebaikan aku nak buat hari ni? Siapa yang aku nak tolong? Siapa yang aku nak ajar? Siapa yang aku nak baiki? Apa yang kita boleh sumbang kepada masyarakat semampu kita? Itu sepatutnya cara kita berfikir. Orang Islam kena fikir macam tu. Bukan nafsi diriku bukan. Bukan kita duk condemn orang ni, condemn orang tu. Tak, kita tengok diri kita, apa yang kita boleh sumbang untuk masyarakat semampu kita. Allah kata itu sifat mereka. Mereka berlumba-lumba, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Maka Allah bagi Allah kata mereka ini adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Pun begitu malangnya, banyak daripada ajaran yang benar dan agama mereka telah ditukar. Dan kerana itu agama mereka rosak. Mereka kemudian lagi tak jalankan amar-amar makruf. Maka mereka telah ditukar dengan umat Islam yang lain. Jadi kita kena jadikan mereka ni sebagai peringatan untuk kita. Kalau kita tinggalkan tanggungjawab kita sebagai umat Islam, kita tinggalkan tanggungjawab kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka Allah pun boleh tukar kita ni dengan puak lain yang akan menjalankan tugas Allah ni. Tak sukar pun untuk Allah tukarkan kita dengan umat yang lain. Kita tak boleh rasa kita ni bangsa yang istimewa sangat. Sebab keistimewaan itu datang daripada Allah SWT. Kita lihat agama Islam sendiri sedang berkembang pesat di negara barat. Seperti di Eropah dan sebagainya. Bahkan sekarang di Jepun, di Korea pun tengah pesat orang sebarkan agama. Mereka tu kadang-kadang lebih hebat daripada kita lagi. Kerana apabila mereka peluk Islam, mereka belajar betul-betul. Mereka sungguh-sungguh. Kita bangsa kita kebanyakannya agama warisan saja. Kadang-kadang kita tak faham pun agama. Jadi mereka yang masuk Islam ni kadang-kadang lebih hebat. Selalunya sebenarnya kalau tak ketahuan kita katakan, selalunya lebih hebat daripada kita sebenarnya. Dan kita pula boleh ambil manfaat daripada mereka pula. Tapi yang terbaik ialah kita bagi manfaat. Dan kita jadi orang yang berlumba-lumba untuk bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti mana para sahabat. Terlihat pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, terlihatkan kepada Umar radhiyallahu anhu, para sahabat semua, mereka ini berlumba-lumba untuk buat kebaikan.
Dia dalam adik-beradik kita macam, siapa nak tolong ni? Oh ni kita duk kira dengan mak ayah misalnya. Kau lah pergi tolong, kau lah tolong. Dan kita selalu tolak menolak. Mungkin perangai kita tu dah biasa kan, nak solat nak semayang pun kita dah tolak orang lain ke depan kan. Jadi macam tu pula. Okey, ayat 115. Kita teruskan. Yu'minu, minta maaf, ayat 115. Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Jadi kita baca tadi yu'minu ayat 114, yu'minu nabillahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka suruh buat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka cegah daripada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam buat perkara-perkara yang baik. Wa ulaika minas salihin, itulah ciri orang-orang yang buat kebaikan. Dan akhir sekali ayat 115 yang kita nak bincangkan hari ini, wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Ya Allah SWT jelaskan, dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka sekali-kali tidak diingkari. Sebab dia sudi nak terima agama Allah, maka Allah sendiri tidak mengingkari untuk tidak sekat pahala dari dia. Diterima apa yang mereka buat tu. Dan ingatlah, dalam kurungan, Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah tahu orang yang sentiasa bertakwa, yakni buat kebaikan mengikut perintah Allah, jauhi larangan. Walaupun tak cerita kat orang pun Allah tetap tahu. Walaupun tak update dalam status media sosial ke pun Allah tetap tahu. Walaupun tak ada follower pun tak ada masalah, Allah tetap tahu. Ini yang sebenarnya yang perlu kita pegang betul-betul. Jangan kita macam merajuk, aku tak nak lah ceramah, tak ada orang tengok pun. Kita kata macam tu. Tak. Kita buat ini untuk persembahkan kepada Allah SWT. Supaya masa kita ini tidak habis begitu saja. Kalau kita tak buat kebaikan, kita akan buat perkara lain. Jadi might as well kita habiskan masa untuk buat kebaikan. Sebab tu sebelum ini ada disebut tentang ahli kitab yang beriman, beramal soleh. Kepada mereka itu tidak perlu bimbang, kerana tidak ada penghalang penghargaan daripada Allah. Sebab Allah ni maha mensyukuri kan. Allah ni berterima kasih kepada apa yang manusia buat. Tak sia-sia pun amalan mereka itu, asalkan baik, mereka akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Apa saja bangsa dan warna kulit pun Allah tidak melihat kepada perkara tersebut, sebab Allah yang jadikan perkara tersebut. Allah yang jadi kita. Jadi Allah tak lihat kepada apa yang dijadikan, sebab Allah yang jadikan. Allah lihat kepada amalan kita, hati kita, niat kita. Sebab tu Allah kata, tadi kita ulang sekali lagi, wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru. Apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka sekali-kali tak akan diingkari. Maksudnya bila kita fahami, apa saja kebajikan, amalan yang dibuat ahli-ahli kitab itu diterima Allah SWT. Bukan, walaupun mereka tidak bangsa Arab, sama dengan Rasulullah SAW, sama seperti kita, saya bukan bangsa Arab, bukan. Tapi kalau kita buat apa yang diajar, maka kita akan, amalan itu diterima, bukan lihat kepada bangsa itu. Walaupun kita bukan Quraisy, bukan. Ialah tentang siapa mereka yang amalkan ajaran agama mereka dengan benar, walaupun Nabi Muhammad SAW telah diangkat jadi Nabi. Ini kerana mereka tak amal syirik. Mungkin ada ketika mereka tak sampai maklumat, maka mereka tak masuk Islam ketika itu. Tetapi Allah terima berdasarkan apa yang mereka tahu. Sebab perkara ini ada munasabah, kerana maklumat ketika zaman itu taklah selaju zaman sekarang. Ayat ini beritahu bahawa amalan mereka diterima asalkan mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka tunggu. Mereka tunggu Rasulullah SAW. Kerana kalau mereka tahu kedatangan Rasulullah SAW, pasti mereka buat pilihan untuk beriman. Ini antaranya lah. Kalau orang tu tak jumpa, tapi memang dia hasrat dan kitab dia tahu pasal Nabi nama Ahmad ni. Mereka tunggu-tunggu, cuma mungkin tak sempat, mungkin tak sempat jumpa sebab terputus. Bukan ada internet macam zaman kita. Ada kalau kita baca dalam kitab-kitab, misalnya ada orang tu dia nak jumpa Rasulullah SAW sebab nak beriman dengan, dia dah beriman lah dengan agama Allah, tapi dia nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Maksudnya boleh upgrade title jadi sahabat dah. On the way dia nak berjalan tu, Rasulullah SAW dah wafat dah. So tak sempat nak jumpa Nabi SAW. Itu kan
antara dia. Susah pada zaman tu. Orang dulu nak cek hadis punya susah, jalan nak tahu hadis ni sahih tak sahih. Yang kita duk lantak belasah apa pun okey, tak kisahlah hadis ke tak hadis, aku tahu aku dengar kata hadis. Tanpa kita rujuk yang tu. Sepatutnya kita perlu lebih amanah lah dengan ilmu ni, insya-Allah. Mudah-mudahan saya sendirilah menegur diri sendiri, memperingatkan diri sendiri. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah sentiasa ketahui keadaan orang yang bertakwa. Kadang-kadang ada persoalan macam mana dengan orang yang tak sampai pada mereka ajaran Rasulullah SAW. Mereka ni mungkin tinggal kawasan pedalaman. Pertamanya ini bukan perkara yang kita perlu bimbangkan lah, sebab kita kena bimbangkan hal diri kita. Hal orang lain ni kalau kita boleh mampu sampai ke sana, kita sampailah. Tetapi yang lebih penting dah untuk kita buat apa yang mampu ni, yang setakat kita mampu. Yang lain kita serah pada Allah SWT. Kedua, kita kena yakin yang Allah SWT itu adil. Apa saja yang Allah buat, Allah tidak akan berlaku zalim. Bahkan kita dah bacakan ayat Allah berkehendak kepada nak buat zalim pun tak ada. Jadi kita katakan bahawa wallahu alam, apa yang Allah nak buat kepada mereka itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu taala. Dia sebenarnya ada hadis, tapi saya tak baca hadis tu sebab saya tak pasti kepada kesahihan dia. Wallahu alam. Boleh jadi kalau kalau saya jumpa bahawa hadis ni sahih, insya-Allah mungkin saya boleh bawakan hadis ni berkenaan dengan orang yang tak dapat bagaimana mereka ni tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Kalau ada hadis ni, insya-Allah kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Biasa cukup dulu pembincangan kita, yang di mana kita bincang sebelum ni. Allah bagi tahu Allah ni ada hak, Allah memiliki segala-galanya, termasuk kita, termasuk syariat itu sendiri. Sebab tu kita kena ikut syariat Allah, sebab apa saja yang ada termasuk diri kita adalah milik Allah. So Allah tahu apa terbaik, so Allah layak untuk buat syariat. So kena ikut. Itu dia. Dan Allah bagi tahu bahawa ciri umat yang terbaik ialah yang suruh buat kebaikan dan mencegah kepada yang larang. Dan orang yang tak suka kepada perkara ini, mereka tak boleh bagi gangguan pun yang sangat pun. Paling-paling kalau dia bunuh kita pun kita mati macam tu je. Tapi sepatutnya dia tidak menggoyahkan iman pun sebenarnya. Bukanlah bahaya yang besar, habis-habis mati macam tu je. Itulah. Kalau ada yang berlaku pun. Tapi selalunya mereka, kalau kita lihat zaman sekarang ni, banyaknya urutan sahajalah. Yang lebih penting ialah kita jangan takutkan pada orang Yahudi, pada siapa sahaja yang tak suka kepada apa kita sampaikan. Kita jangan takut, terus jalankan, sebarkan dengan penuh hikmah. Dan siapa sahaja tidak mengenal warna kulit bangsa, walaupun dia Yahudi sekalipun, kalau dia sudi menerima ajaran Islam, maka dia tetap boleh jadi umat yang terbaik. Itu antaranya. Dan ciri-ciri umat terbaik tu seperti mana kita katakan tadi, antaranya orang ahli kitab ni ada yang masuk Islam pun mereka solat malam, mereka baca Quran, mereka cegah keburukan, mereka suruh kebaikan, mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada akhirat, mereka berlumba-lumba, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Segala kebaikan itu diterima Allah SWT, dan Allah ambil cakna tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa bangun malam, sentiasa membaca Quran, sentiasa berusaha untuk faham Al-Quran, amalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan berusaha untuk sentiasa fikir, berumba untuk memberi sumbangan kepada masyarakat ini, pada ummah ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian saja pertemuan kita pada minggu ini. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan izin dia, kita jumpa lagi minggu hadapan kepada muka surat yang seterusnya, itu muka surat 65 insyaAllah. Ayat 119 sampai ayat 121 pula. Mudah-mudahan Allah izinkan. Kadang-kadang ada rasa malas. Ada rasa macam alamak, rasa minggu ni nak skip ke. Biar Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan tolong doakan supaya kita terus istiqamah lah. Kita terus istiqamah untuk mempelajari ayat-ayat Allah ni. Apa saja yang tersalah, tuan-tuan tinggalkan. Tuan-tuan puan-puan tinggalkan. Apa yang baik, tuan-tuan ambil lah. Doakan supaya Allah ampun dosa saya. Doakan supaya Allah terima apa yang saya buat ni sebagai amalan yang penuh dengan keikhlasan, dan supaya diterima. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat kemenangan di kelak, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa terus berjuang jadi orang yang baik,
Berjuang untuk mengawal hawa nafsu kita dan semampu kita. Channelkan pada hawa nafsu ni pada perkara yang betul. Bukan buang dia, channelkan pada perkara yang betul. Mudah-mudahan kita terus jadi manusia yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tak jadi orang fasik. Mudah-mudahan kita tak jadi orang yang kafir. Na'udzubillah. Itu saja, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Sebelum itu minta maaf kalau ada perkara yang menguruskan hati, saya mohon maaf dan saya tak maksud tu atas perkara tersebut. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.